Hai, selamat pagi semua. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang baru, yaitu tentang 4.2 sektor tenaga. Sebelum kita masuk kepada subtopik ini, cikgu mau refresh balik dengan kamu subtopik yang kamu sudah belajar pada minggu lalu, yaitu 4.1 tentang kelestarian alam sekitar. Jadi untuk memudahkan kamu lebih memahami subtopik yang akan datang ini, pastikan kamu sudah tahulah apa itu konsep teknologi hijau. Apa itu 4 tonggak utama dalam dasar teknologi hijau kebangsaan. Kamu kena tahu ataupun faham apa maksud kecakapan tenaga, dan juga kamu kena tahulah ada 7 sektor dalam teknologi hijau. Kembali kepada subtopik hari ini, 4.2 sektor tenaga. Isu sosio-saintifik. Kita akan berkenalan dengan perkataan inilah, isu sosio-saintifik. Isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Isu sosio-saintifik ini dia timbul disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia lah. Contohnya pemanasan global, penebangan hutan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pembuangan sisa tidak terancang. Dan dia dikaitkan dengan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Kesan daripada aktiviti-aktiviti manusia ini menyebabkan fenomena perubahan iklim akibat pembebasan gas rumah hijau. Kesan rumah hijau pula mengakibatkan kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan, dan kemusnahan biodiversity. Mari kita lihat dengan terperinci berkenaan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, arang batu, dan gas asli meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil sumber bahan api fosil ini akan habis satu hari nantilah. Next, pembakaran sumber bahan api fosil juga menghasilkan gas rumah hijau. Ingat balik, kamu sebenarnya sudah belajar tentang gas rumah hijau sejak dari tingkatan 1 lah. Gas rumah hijau, kamu jumpa gas rumah hijau, kamu kaitkan dengan penghasilan karbon dioksida yang banyak. Dan hal ini menyebabkan berlakunya pemanasan global. Next. Kesan pembakaran bahan api fosil juga menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Ekstrim maksudnya melampau, sehingga menyebabkan berlakunya kemarau yang panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Sektor tenaga menitik beratkan beberapa perkara memandangkan sektor ini merupakan sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Kamu kena ingatlah, sektor tenaga adalah sektor yang paling utama dalam teknologi hijau. Dua perkara yang dititik beratkan dalam teknologi hijau bagi menangani isu sosio-saintifik berkaitan dengan sektor tenaga adalah, ada dua, cara tenaga itu dijanakan atau dibekalkan. Yang kedua, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Dua perkara ini dititik beratkan dalam teknologi hijau berkaitan dengan sektor tenaga. Ada beberapa sinilah contoh empangan kenyir. Empangan kenyir di Terengganu merupakan empangan hidroelektrik yang terbesar di semenanjung Malaysia. Empangan ini pula mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Sumber tenaga angin, contoh macam yang kamu lihat di gambar itulah, merupakan sumber tenaga bersih yang boleh menggantikan penggunaan sumber bahan api fosil pada masa hadapan. Dan sumber tenaga hidro, merupakan sumber tenaga boleh baharu yang kini menjadi antara sumber tenaga utama dunia untuk penjanaan tenaga elektrik. Pada muka surat 59 buku teks kamu, kamu boleh lihat sanalah, berdasarkan teknologi hijau,
Dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu ini, ada 3 contoh yang cikgu sudah bagi tadi lah. Kita lihat balik penggunaan tenaga boleh baharu. Hempangan kenyir, sumber tenaga angin, dan juga sumber tenaga hidro. Dengan memperkasakan penggunaan tenaga boleh baharu ini, kita dapat mengurangkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan juga perubahan iklim yang membawa kepada masalah-masalah yang dibincangkan seperti di muka surat 57 buku teks lah. Nanti kamu boleh baca. Alright. So, itu sahaja untuk subtopik 4.2 ini. Cikgu harap kamu faham. Sekiranya tidak faham, kamu boleh ulang tengok balik video ini. Dan sekiranya masih tidak faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu lah. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.